Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Berkata pengarang kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, iaitu Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Kita sampai pada bab yang ke-12 pada menyatakan fi fadilatil amaim. Bab yang ke-12 ini al-babus tsani asyara fi fadilatil amaim. Bab yang ke-12 ini pada menerangkan fadilat amaim. Ni adalah jamak bagi amamah, ini serban, ya. Jadi dalam bab ini akan menerangkan tentang fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan, ya. Bagi orang yang memakai serban, apa kelebihan-kelebihan dia, ya. Menurut riwayat Wasilah bin Al-Ashqa, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya menselawat, yakni memberi rahmat, ya. Dan para malaikat minta ampun mereka itu atas orang yang memakai serban pada hari Jumaat, ya. Ini Allah Ta'ala memberikan rahmat dan para malaikatnya memohonkan keampunan, ya. Daripada selawat itu maksudnya apabila dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maksudnya kurniaan, limpahan rahmat, ya. Dan selawat juga apabila dinisbahkan kepada malaikat, maksudnya adalah memohon keampunan, ya. Malaikat-malaikat itu memohonkan keampunan, memohon istighfar, ya, kepada orang yang memakai serban. Macam orang yang berselawat ke atas baginda Nabi SAW, para malaikat pun berselawat ke atas mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya. Jadi apabila dinisbahkan kepada hamba, kepada manusia ini, maka selawat itu maksudnya doa, ya. Macam kita solat tu artinya doa. Solat tu juga adalah untuk kita menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya menselawat, yakni memberi rahmat. Allah Ta'ala memberikan rahmat, mengurniakan rahmat, dan para malaikatnya memohon keampunan ke atas orang yang memakai serban pada hari Jumaat, khasnya pada hari Jumaat, ya. Maka jika menduka cita akan dia oleh panas, yakni disebabkan pakai serban tu panas, ya, maka tiada mengapa dengan membuang akan dia daripada kepala dahulu daripada sembahyang dan kemudian daripadanya. Maksudnya sebelum semayang tu dia tak pakai serban, ya. Waktu semayang dia pakai serban, lepas tu bila dah habis semayang ditanggalkan balik, maka itu dibolehkan, ya. Ini
khasnya pada hari Jumaat lah, ya. Dan tetapi jangan dibuangkan dia pada waktu berjalan kepada Jumaat. Yang ni waktu dia keluar rumah tu dah berpakaian untuk menuju ke masjid untuk mengerjakan sembahyang Jumaat tu, dalam perjalanan tu disunatkan dia memakai serban, ya. Dan pada waktu sembahyang juga disunatkan pakai serban. Dan pada waktu khatib di atas mimbar, yakni waktu mendengar khutbah itu, disunatkan juga kita dalam keadaan berserban, ya. Dan pada waktu membaca khutbahnya, yakni ketika khatib tu dah duduk di atas mimbar dan kita sedang menantikan khutbah daripada khatib itu, sehinggalah khatib tu selesai membacakan khutbahnya, kita disunatkan dalam keadaan memakai serban, ya. Seperti yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan sabda Nabi SAW, al-amaimu tijanul arabi, ya. Al-amaimu tijanul arabi. Al-amaim ni amamah, ini jamak bagi, ya, amamah, serban. Tijan ni artinya mahkota, ya, taj, ya. Taj atau jamak tu tijanul arab, mahkota bagi orang Arab, ya. Jadi orang Arab ni biasanya mereka berserban. Jadi serban itu nisbah bagi orang Arab menempati mahkota bagi raja-raja. Jadi orang Arab ni, mereka ni kalau yang bukanlah semuanya memakai serban dah, tapi orang-orang Arab ni yang berkedudukan ataupun berpengaruh, ya, ataupun memimpin satu kabilah, puak, ya, mana mereka itu akan dalam kebiasaannya memakai serban, ya. Ibarat mahkota bagi raja-raja. Ini ketua kelompok tu, ya, ketua puak tu atau ketua kaum tu, mereka selalunya memakai serban kerana mahkota bagi orang-orang Arab, ibaratnya. Kerana kebanyakan ada mereka itu dengan dusun, padahal kepada mereka itu terbuka dan serban pada mereka itu sedikit. Jadi kebanyakan orang Arab ni, ya, mereka ni duduk di dusun-dusun, ya, di ladang kebun-kebun mereka. Bukannya semua tu memakai serban, tapi tuan tanah tu, tuan kebun tu, mereka selalunya mereka akan dalam keadaan pakai serban, ya. Fa iza wada'ul amaima wada'u izzahum, maka apabila menghantar mereka itu akan serban, yakni apabila mereka itu meletakkan serban di kepala mereka, yakni ke atas kepala mereka itu, ya, menghantar mereka itu akan kemuliaan mereka itu. Yakni seseorang yang meletakkan serban di atas kepalanya, ibaratnya, perumpamaannya, mereka itu sedang memberikan kemuliaan, kepada sunnah, baginda Nabi SAW itu meletakkan serban itu di atas kepala. Dan pada setengah riwayat menghantar Allah Ta'ala akan kemuliaan mereka itu. Dan menurut setengah riwayat Allah Ta'ala akan mengurniakan kemuliaan, ya, mengurniakan kemuliaan kepada orang-orang yang memakai serban, ya. Ini apabila kita tengok orang yang pakai serban, kita pun akan ada datang rasa hormat, rasa kagum, ataupun rasa memuliakan dia, dengan sebab dia memuliakan sunnah baginda Nabi SAW itu memakai serban. Dan sabda Nabi SAW, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Ta'ammamu, ini sirah fi'il amar. Ini Rasulullah SAW bersabda, pakailah oleh kamu akan serban, amamah. Fa innal malaikata, kerana sesungguhnya para malaikat itu ta'ammamat, para malaikat itu memakai serban, ya. Sebagaimana yang kita pernah dengar dalam kisah peperangan Badar, itu para sahabat melihat malaikat datang membantu mereka dalam peperangan itu, dan mereka dalam keadaan berserban. Para malaikat itu dalam keadaan memakai serban, ya. Dan sabda Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ah. Ini sabda Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, yusalluna, menselawat,
Ke atas siapa? Ala ashabil amaim, ke atas orang-orang yang memakai amamah, memakai serban, ya. Bila? Khasnya pada hari Jumaat, yaumal jumu'ati, ya. Bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya menselawat, yakni memuliakan, memberikan rahmat dan memohon, para malaikat memohonkan keampunan mereka itu atas orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Dan sunat bagi imam memakai serban pada hari Jumaat, ya. Bukanlah wajib kata imam mesti nak kena pakai serban, tak, ya. Pakai serban ni bukanlah satu perkara yang wajib, ya. Kalau imam tu dia tak pakai serban pun sembahyang dia sah, kita boleh jadi makmum dia, bukan kata imam mesti nak kena pakai, wajib kena pakai serban, tak, ya. Dan sunat bagi imam memakai serban pada hari Jumaat, khasnya pada hari Jumaat, ya. Dan sunat bagi imam melebihi pada membaikkan kelakuannya dan perangainya pada hari Jumaat. Jadi pada hari Jumaat tu kelakuan tu, akhlak, perangai tu nak kena jaga, bagi elok sikit. Perkataan dia, tutur kata dia kena jaga, kena kurangkan marah-marah, menyumpah seranah, maki-maki apa semua tak boleh, cakap perkara-perkara yang tak baik, tak baik. Dan sabda Nabi SAW, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu alal qalanis, ya. Farqu, perbezaan, ma bainana, antara kita, wa bainal musyrikin, dan di antara orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, al-amaimu alal qalanis, iaitu memakai amamah, serban di atas qalan suah. Jadi di sini Rasulullah SAW menyatakan perbezaan gaya pemakaian serban di kalangan orang Islam dan orang musyrikin. Orang musyrikin pun ada juga yang pakai serban. Kita tengok ada agama-agama lain pun ada juga yang pakai serban, ya. Bukan kata orang Islam je pakai serban. Ada nampak tak orang yang bukan Islam yang pakai serban, ya? Ada, ya? Tak payah nak cerita. Jadi perbezaan antara orang Islam punya serban dengan orang bukan Islam punya serban macam mana? Jadi Rasulullah SAW menyatakan, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu alal qalanis. Jadi perbezaan antara kita orang muslimin dan orang-orang musyrikin, ini perbezaan antara orang Islam dan orang musyrikin, ialah orang Islam ni dia pakai serban di atas qalan suah. Qalan suah ni apa? Qalan suah ni kita nak cakap bahasa kita senang, kopiah lah. Mana kita ikat serban tu ada kopiah, ya. Qalan suah tu maksudnya yang kita pakai atas ni lah, ya. Kopiah ke, mana yang agak keras ke, tak semestinya keras lah, lembut pun boleh juga. Tapi maknanya kita ikat kain serban kita tu di atas qalan suah, atas kopiah. Yang ini bahawasanya orang muslimin memakai kopiah dan di atasnya serban. Itu kebiasaan, kelaziman bagi gaya pemakaian serban untuk orang muslimin, ya. Kalau orang bukan Islam tu dia pakai serban, mungkin kain dia diikat, ya. Jadi orang Islam ni dia memakai serban dengan mengikat kain serban tu di atas kopiah, dan memakai kopiah, nescaya itu perangai orang musyrikin. Jadi kalau hanya memakai kopiah saja, ya, tak mengikat serban, itu perangai orang musyrikin. Jadi yang tak pakai serban tu janganlah terasa pula, ya. Ini maknanya di sini Rasulullah SAW menyatakan perbezaan di zaman baginda, ya, bukan zaman kita sekarang ni, ya. Maknanya di zaman baginda Nabi SAW, untuk orang sahabat-sahabat mereka nak membezakan, nak tahu mana satu orang Islam, ya. Mana orang Islam tu biasanya mereka memakai serban di atas kopiah mereka, qalan suah. Dan sabda Nabi SAW, sallatil malaikatu 'alal muta'ammimina yaumal jumu'ah. Ya, sallatil malaikatu, para malaikat menselawat, yakni memohonkan keampunan, 'alal muta'ammimina, ke atas orang-orang yang memakai amamah, memakai serban, yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat, pada hari Jumaat.
Jadi daripada beberapa hadis yang dinyatakan ini tentang kelebihan memakai serban khasnya pada hari Jumaat, maka kita pun boleh beramal. Mana hari Jumaat tu kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat tu, mana kita dah pakai baju jubah, pakai apa, pakaian yang bersih cantik apa semua, nak pergi sembahyang Jumaat tu semua, eloklah kita ada kain serban tu, ikat je lah kain serban. Bukannya susah sangat pun ya. Kalau tak tahu, jumpa kawan-kawan kita ke, mana-mana yang pandai pakai serban, tolong ikatkan. Di serban ni ada yang panjang, ada yang pendek ya. Dalam kitab syarah Asy-Syama'il Muhammadiyah tentang peribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, para ulama ada membahaskan tentang sifat-sifat serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang panjang ya, kadar panjang serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua jenis serban, satu serban yang pendek dan satu serban yang panjang ya. Serban yang pendek dalam anggaran ukurannya 7 hasta ya, dan serban yang panjang antara lebih kurang 12 hasta. Jadi kalau kita tak mampu nak pakai serban yang panjang, kita boleh pakai serban yang pendek. Tapi untuk orang lelaki lah, orang perempuan tak payahlah nak pakai serban pula ya. Orang lelaki je. Jadi sabda Nabi SAW, kelebihan bagi orang yang memakai serban pada hari Jumaat tu, para malaikat akan memohonkan keampunan untuk mereka ya. Dan sabda Nabi SAW, raka'atani bi'imamatin khairun min 70 raka'atan bila imamah ya. Raka'atani artinya apa? Ni sirah tasniyah, maksudnya menunjukkan 2 rakaat. Usolli salat subhi raka'atani ya, raka'atani artinya 2 rakaat. 2 rakaat bi'imamatin, dengan memakai amamah, dengan memakai serban, khairun min 70 rakaatan bila imamah, lebih baik daripada 70 rakaat sembahyang sunat ya, tanpa memakai imamah. Jadi kelebihan memakai serban ni bukan kata pada hari Jumaat saja, pada hari-hari kebiasaan yang lain pun ya. Bila kita nak melakukan ibadat, khasnya sembahyang ya, bukan kata sembahyang sunat saja, sembahyang fardu khasnya lagi ya, kita disunatkan memakai serban. Kerana apa? Kalau sembahyang sunat yang 2 rakaat memakai serban itu pun dah lebih baik daripada 70 rakaat tanpa memakai serban. Bayangkan kalau kita dalam sembahyang fardu, tentu sembahyang fardu kita tu ganjaran dia lebih nak dibandingkan dengan orang yang sembahyang tanpa memakai serban ya. Kata Munawi, dalam kerana sembahyang itu masuk hadrat al-malik dan masuk kepada hadarat, menghadap raja-raja dengan tiada perhiasan itu menyalahi hadap ya. Jadi maksudnya apa? Apabila kita masuk ke dalam sembahyang, ini bila kita dah berdiri qiyam menghadap kiblat ya, kita takbiratul ihram. Bila kita takbiratul ihram tu, kita dah sedang menghadap siapa? Kita dah menghadap Malikul Muluk ya, raja bagi segala kerajaan ya. Jadi bila kita menghadap raja ni, biasanya kalau orang nak menghadap raja ni, dia tak boleh nak pakai pakaian macam pakaian basahan dia duduk kat rumah tu ya. Nak pakai baju dia apa, buat kerja kat kebun ke ya, mesti kita kena pakai pakaian yang kemas, ada perhiasan-perhiasan yang selayaknya. Kalau ada pingat ke pangkat ke tu, dia pakai sekali ya. Jadi begitulah juga apabila kita nak menghadap hadrat Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebagaimana kita pergi menghadap raja dengan pakaian yang teratur ya, dengan adab yang sempurna. Begitulah bila kita masuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baiknya bukan kata dengan adab yang sempurna saja, tapi dengan pakaian yang beradab ya, khasnya dengan kita memakai sunnah, pakaian-pakaian yang sunnah ya. Itu antara serban, jubah, pakaian berwarna putih ya. Dan sabda Nabi SAW, ta'ammamu fa inna syaitana la yata'ammamu. Sabda Nabi SAW, ta'ammamu, hendaklah kamu memakai serban. Kerana apa? Fa inna syaitana la yata'ammamu, kerana sesungguhnya syaitan ya,
La yata'ammamu, tidak memakai serban. Malaikat-malaikat memakai serban, dan syaitan-syaitan tidak memakai serban. Jadi apabila kita ni sebagai manusia ni, ya, apabila kita nak menuju kepada tahap insan yang sempurna, ya, mana kita berusaha mentazkiyahkan nafs kita daripada sifat nafsu kita yang bersifat haiwani, ya, bersifat haiwan, ya, maka kita melakukan tazkiyah, penyucian jiwa, penyucian rohani, sehingga kita menuju kepada sifat-sifat manusiawi, nak menuju kepada sifat-sifat manusia, nafsu yang mutmainnah, ya. Seterusnya, untuk mencapai kesempurnaan ni, sebagai manusia kita perlu berusaha mencapai sifat-sifat kemalaikatan, ya. Sifat-sifat malaikat ni sebab mana mereka itu adalah sentiasa dalam keadaan taat, melakukan ibadat, tidak melakukan keingkaran, melanggar perintah Allah Ta'ala, tak pernah sekali-kali. Jadi sebagai manusia, kita ni memang macam-macam benda kita langgar, ya? Macam-macam dosa kita buat, baik kecil maupun besar. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa tidak sempurnanya kita sebagai manusia ni. Tapi dalam usaha kita nak menuju kepada sifat-sifat kesempurnaan, maka kita kena berusaha mencapai sifat-sifat kemalaikatan, dengan kita meninggalkan sifat-sifat kesyaitanan kita, sifat kehaiwanan kita, nak menuju menjadi sifat-sifat manusiawi ni, nak menjadi manusia yang sempurna, insan yang kamil itu, maka kita perlu berusaha mencapai sifat-sifat malaikat, ya. Antaranya dengan kita banyak melakukan amalan ibadat, melakukan amalan-amalan ketaatan, ya. Dan kita berusaha untuk beramal dengan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala dan disukai oleh para malaikat. Antaranya memakai serban, ya. Sebab apa? Malaikat sendiri pun memakai serban, ya. Bukan kata Nabi SAW saja, tapi para malaikat juga memakai serban. Kata Hazrat Aisyah radhiyallahu anha ini, dan sabda Nabi SAW, al-amaimu simal malaikati fa'arsiluha khalfa zuhurikum. Al-amaimu simal malaikah, ya. Serban itu sima. Sima ni adalah artinya tanda, alamat, ya, ataupun pengenalan, ya, al-malaikah. Jadi memakai serban itu adalah ciri-ciri, merupakan sifat-sifat alamat bagi malaikat. Malaikat-malaikat itu selalu mengenakan serban. Fa'arsiluha, maka hendaklah kamu lepaskan akan dia. Fa'arsiluha khalfa zuhurikum, hendaklah kamu lepaskan. Maksudnya lepaskan apa? Lepaskan ekornya itu khalfa zuhurikum, pada pihak belakang kamu. Yang ini akan kuncinya pada pihak belakang kamu. Maksudnya apa? Ikat serban tu biar ekor itu keluar di belakang. Mana ikat tu di belakang, jangan ikat kat depan pula. Jadi kan nak sujud lagi dia tak kena dahi. Jadi ikat tu di belakang, mana selit itu di belakang. Jadi para malaikat memakai serban. Itu ciri-ciri para malaikat. Manakala syaitan tidak memakai serban, ya, sebagaimana dinyatakan dalam sirah, suatu peperangan Badar, para sahabat melihat Allah Ta'ala turunkan malaikat-malaikat membantu mereka dalam peperangan, dan mereka lihat malaikat-malaikat itu dalam keadaan memakai serban, ada serban hitam, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemar, kotor tubuhnya sekali-kali. Dan adalah Nabi SAW bersabda bahawasanya Allah Ta'ala murkai akan cemar-cemar, yakni kotor-kotor dan kusut-kemusut, dan sekurang-kurang barang yang datang warid pada kadar kunci serban itu 4 jari panjangnya. Jadi ekor serban tu, ya, sekurang-kurangnya 4 jari panjang. Mana sekurang-kurangnya ada ekor lah, jangan kata tak ada ekor langsung, ya. Bukan kata tak boleh, boleh. Tidak ada apa kata ulama-ulama yang mengatakan tak boleh pakai serban tak ada ekor, ya. Tapi sunnah ada ekor,
ya. Sunnah ini kita pakai serban tu biar ada ekor, sekurang-kurangnya pendek tu anggaran tapak tangan kita tu 4 jari tu. Dan panjang pun, panjang ekor tu jangan lebih daripada sehasta. Kalau panjang sangat tu dia dah tak berapa elok dah, ya. Dan sebanyak-banyak barang yang datang warid sehasta panjangnya, ya. Mana ekor serban kita tu sependek-pendeknya. Kalau kita kain serban kita tu jenis yang kain pendek, ya. Ikat Allah, ekor tak cukup panjang, maknanya boleh dapat 4 jari itu pun dah alhamdulillah, maknanya ada juga ekor. Kalau sepanjang-panjangnya sehasta anggaran ni lah, daripada siku kita ke ujung jari ni, dalam keadaan satu hasta panjang. Itu yang datang warid, maknanya daripada kenyataan riwayat-riwayat. Dan antara keduanya satu jengkal panjangnya. Jadi antara 4 jari dan satu hasta tu sekurang-kurangnya kita boleh pakai sejengkal panjang ekor kita tu. Itu pun dibolehkan, itu pun sunnah, ya. Seperti yang tersebut dalam kitab Tanbihul Akhbar. Dan sabda Nabi SAW, tasawwamu fa innal malaikata tasawwamat, ya. Tasawwamu artinya kamu pun bertandalah olehmu. Bertanda maksudnya ini memakai pakaian yang mencirikan kamu itu sebagai seorang Islam. Tasawwamu fa innal malaikata tasawwamat, ini bertanda olehmu, yakni jadi olehmu bagi kamu tanda. Ini tandakan diri kamu itu sebagai seorang Islam. Jangan orang tengok kamu, orang tak kenal kamu ni orang Islam ke, orang bukan Islam ke, musyrikin ke, Jadi biar orang tengok kita tu, khasnya orang beriman lah, orang Islam dia mesti nak cari orang Islam juga sebab saudara dia. Jadi orang Islam tu sebaik-baiknya dalam keadaan ada tanda-tanda dia. Itu yang dimaksudkan. Ya, tanda bagi orang Islam ni serban itu sebagai sebaik-baik tandanya, ya. Kerana itu adalah ibarat mahkota. Tasawwamu fa innal malaikata tasawwamat, bertandalah oleh kamu kerana sesungguhnya para malaikat itu bertanda. Ada tanda mereka. Tanda dia apa? Al-amaid. Para malaikat itu memakai serban. Itu adalah tanda bagi orang-orang beriman, yang mana mereka menuruti sifat amalan para malaikat, bukan saja dalam amalan ketaatan, ya. Sahabat-sahabat mereka apabila mereka dapat tahu malaikat juga memakai serban, mereka juga memakai serban. Kata Ibnu Hajar di dalam Tanbih Al-Akhbar, dan sesungguhnya menyuruh akan kami Rasulullah SAW dengan memakai yang terlebih elok barang yang kami dapat. Ini para sahabat ni, mereka mendapat arahan, ya, anjuran daripada baginda Rasulullah SAW supaya pakai pakaian yang elok, pakaian yang elok. Dan bahawa kami memakai bau-bauan yang terlebih baik barang yang kami dapat. Ini kalau mampu pakai pakaian yang elok, pakai yang sebaik-baik pakaian. Dan kalau mampu dapatkan bau-bauan minyak wangi, harum-haruman yang paling baik, ya, maka dapatkan. Kasturi ke, gaharu ke, ambar ke, ya. Yang mampulah. Kalau tak mampu, kita pakai je lah apa yang ada, ya. Dan bahawa kami memakai akan yang putih, bahkan pada hari raya didahulukan yang terlebih elok yang lain daripada yang putih yang tiada elok. Itu untuk pakaian pada hari raya, ya. Sebaik-baiknya pakai pakaian yang putih, ya. Dan kalau tak ada pakaian yang putih, pakailah pakaian warna-warna yang lain, ya. Maka sunat pada hari raya mendahulukan yang hijau atas yang putih, ya, atau yang mempunyai warna. Untuk kalau hari raya ni, mana kita sunatnya pakai pakaian yang warna yang selain putih lah, ya. Maka bahawasanya yang hijau itu afdal daripada segala warna, kemudian daripada yang putih, ya. Dan sabda Nabi SAW, naha anil iqti'ab, naha anil iqti'ab wa amara bit talahi, ya.
Baginda Nabi SAW bersabda, ditegah daripada iqti'at. Iqti'at ni apa? Iaitu memakai serban dengan tiada balut di bawah dagu, ya. Maksudnya macam kalau kita pakai serban tu, ya, dia ada ikat balut di bawah dagu. Kalau kita tengok cerita orang Arab, ada dia ikat serban tu kat bawah dagu. Dan disuruh dengan talahi, iaitu memakai serban dengan dibalutkan di bawah dagunya. Jadi ini khasnya pada zaman baginda Nabi SAW dan para sahabat. Mereka ni sentiasa memakai serban, ya, dan itu sebagai tanda untuk mereka supaya memakai serban tu dalam keadaan diikatkan ekor je tu untuk menutup dagu mereka, ya. Wallahu a'lam. Jadi itu bab yang ke-12, ya, ada menyatakan tentang kelebihan memakai serban, dan bab ini tak panjang, ya. Dan insya-Allah seterusnya kita sampai pada bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa, ya. Dan bab ni agak panjang sikit, ya, kerana dia ada menyatakan tentang faedah malam Lailatul Qadar, ya, tanda-tanda malam Lailatul Qadar, ya, dalam bab yang menyatakan kelebihan puasa ni. Jadi insya-Allah kita akan baca sedikit daripada bab yang ke-13 ini, dan kita akan sambung untuk pada minggu hadapan insya-Allah. Bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Al-babus salisa asyara fi fadilatis shaum. Itu pada muka surat 64, ya, kita kalau kita jawi, ya. Jadi bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa, dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang 5. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan maka memuji ia akan Allah, kemudian membaca Fatihah 7 kali, melainkan diafiatkan Allah Ta'ala daripada sakit mata pada demikian bulan itu. Ini apabila masuk, ya, hari yang pertama dalam setiap bulan, maka seseorang tu membaca Fatihah 7 kali, maka Allah Ta'ala akan mengafiatkan dia. Ini Allah Ta'ala akan memelihara dia daripada sakit mata pada bulan tersebut. Ini riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat sehari bulan, ini bulan yang hari yang pertama dalam bulan, sebuah bulan itu, maka baca olehmu Allahu Akbar 3 kali, dan baca doanya, alhamdulillahillazi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ini apabila masuk, ya, bulan yang baru, ya, macam sekarang ni kita dah masuk bulan Muharram dah, ya. Tapi dah sampai pertengahan bulan dah, ya. Tapi bila nak lepas bulan Muharram, Safar, nanti bila masuk hari yang pertama dalam bulan Safar tu, maka kita boleh jadikan ini sebagai amalan baca Fatihah 7 kali, ya. Maka Allah Ta'ala akan memelihara kita daripada sakit mata pada bulan tersebut. Dan menurut riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni, apabila engkau melihat sehari bulan, maka baca olehmu Allahu Akbar, ini bertakbir 3 kali dan baca doanya, alhamdulillahillazi khalaqaka, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan engkau, wa qaddara laka manazila, dan telah mentakdirkan bagimu beberapa manazil, yakni beberapa kedudukan, wa ja'alaka ayatan lil alamin, dan telah menjadikanmu sebagai tanda untuk seluruh alam, ya. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menciptakanmu. Menciptakanmu ni apa? Bulan tu lah, ya. Wa qaddara laka manazila, yakni dan telah menentukan bagi bulan tersebut beberapa kedudukan dia,
beberapa manzil-manzil kedudukan dia. Kadang-kadang kita nampak bulan tu dalam kedudukan dia sabit, sehingga kita nampak dia penuh. Jadi pada kedudukan-kedudukan yang berbeza itu semua adalah ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, menjadi tanda bagi kekuasaan Allah Ta'ala di seluruh muka alam ini. Nescaya memegah Allah akan dia dengan malaikat. Ini apabila seorang itu menjadikan ini sebagai amalan, apabila masuk bulan yang baru, hari yang pertama dan bulan yang baru itu bertakbir 3 kali dan baca doa ini, nescaya memegah Allah Ta'ala akan dia. Yang ini Allah Ta'ala akan berbangga-bangga akan dia dengan malaikat. Ini Allah Ta'ala akan memberikan puji-pujiannya ke atas hamba tersebut, ke atas para malaikat, dan firman-Nya, hai malaikat, ku saksi olehmu bahawasanya telah aku merdekakan dia daripada api neraka. Allahu Akbar. Ini mendapat dia kelepasan daripada api neraka. Atau dibacanya doa ini, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Apa maksud dia? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islam. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit atas kami bil amni wal amani, dengan keamanan dan kesejahteraan, wassalamati wal islam, dan dengan keselamatan dan dengan Islam, dengan agama Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya, ini doa untuk dibacakan apabila masuk hari yang pertama dalam bulan. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya syurga berlikang-likang, ini berlengguk-lengguk ia, dan berhiasi ia daripada satu haul kepada satu haul kerana masuk bulan Ramadan. Dan apabila adalah pada awal malam daripada bulan Ramadan, bertiup angin daripada bawah arash, dikatakan baginya munirah, maka bertiup ia akan segala daun kayu syurga dan akan pintunya. Maka didengarkan daripada demikian itu dengungnya, tiada mendengar orang yang mendengar yang terlebih elok daripadanya. Maka berhiasilah segala bidadari hingga berdirilah mereka itu di atas setinggi-tinggi syurga. Ya. Ini apabila masuk bulan Ramadan. Maka menyeru mereka itu, adakah orang yang hendak meminang kepada Allah Ta'ala? Maka ialah yang mengkahwinkan dia akan kami. Yang ini bidadari-bidadari itu offer pula, siapa yang nak minang kami? Ya, minta ke Allah Ta'ala. Kemudian maka berkata bidadari itu, hai Ridwan, apakah malam ini? Maka menjawab Ridwan akan mereka itu, labbaik hai khairatul hisan, inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Jadi bila masuk malam yang pertama pada bulan Ramadan itu, para bidadari juga sudah berhias, offer kan, menawarkan diri mereka untuk dikahwini dengan siapa-siapa di kalangan orang-orang yang beriman ini. Maka firman Allah Ta'ala, hai Ridwan, buka olehmu akan pintu syurga bagi orang yang puasa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan firman-Nya, hai Malik, tutup olehmu akan segala pintu neraka daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bila masuknya bulan Ramadan itu, ya, pintu-pintu kebajikan itu dibukakan dan pintu-pintu kejahatan itu ditutup, ya. Pintu-pintu nak melakukan kemaksiatan itu ditutup. Hai Jibril, turun olehmu ke bumi, beratkan olehmu dan picitkan, perketatkan olehmu akan belenggu maradatus syayatin. Ini syaitan-syaitan dibelenggukan, dan belenggukan mereka itu dengan belenggunya, kemudian dilontarkan mereka itu ke dalam alunan gelombang laut supaya jangan membinasa mereka itu atas umat kekasihku Muhammad akan puasa mereka itu. Ini Allah Ta'ala dia nak memelihara puasa umat ini, maka Allah Ta'ala mengarahkan para malaikat supaya membelenggu syaitan-syaitan supaya tidak mengganggu puasa umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah Ta'ala, pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan
3 kali Allah Ta'ala berfirman, adakah daripada orang yang meminta, maka aku berikan dia? Adakah daripada orang yang taubat, maka aku terima taubatnya? Adakah orang yang meminta ampun, maka aku ampunkan dia? Kemudian seru yang menyeru, siapa hendak menghutangkan orang yang kaya tiada apa-apa dan dikehendaki dengan hutang itu amal ibadat dan amat menyempurna membayarnya tiada zalim. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, memberi peluang untuk Allah Ta'ala memberikan keampunannya, memberikan kurniaannya, memberikan taubatnya kepada orang-orang yang memohon taubat, meminta keampunan ya. Khasnya pada malam-malam dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan itu di siang hari itu kita berpuasa, di malam hari pun kita dianjurkan untuk berdoa, membanyakkan amalan ibadat, antaranya kita bertarawih ya, bertahajud dan sebagainya. Dan itulah waktu untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Baik di siang hari bila kita dalam keadaan puasa itu, Allah Ta'ala tak akan menolak ya, doa orang yang berpuasa itu. Itu di siang hari. Di malam hari pula Allah Ta'ala memberikan tawaran lagi, siapa yang nak minta, maka aku akan berikan. Siapa yang nak taubat, aku akan terima taubatnya, Allah Ta'ala kata ya, siapa yang nak minta ampun, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Jadi itu peluang untuk kita. Tapi bulan Ramadan yang dah lepas tu lepaslah, yang akan datang tu kita kena nantikan ya. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan, tak kala berbuka puasa, 1000 pemerdekaan daripada api neraka, padahal sekaliannya telah wajib azabnya. Jadi dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya Allah Ta'ala akan memerdekakan jiwa-jiwa yang sememangnya telah diwajibkan untuk mereka itu azab neraka. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya Allah Ta'ala merdekakan mereka daripada api neraka. Dan apabila adalah pada hari Jumaat dan malamnya, ini dalam bulan Ramadan itu dimerdekakan pada tiap-tiap saat ya, pada setiap jam itu daripada 1000 pemerdekaan daripada api neraka. Allahu Akbar. Padahal telah wajib bagi mereka itu neraka. Ini dengan kesalahan dosa-dosa mereka, mungkin disebabkan amalan dosa-dosa besar mereka ya, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan mereka itu wajib diazab dalam api neraka. Tapi dengan sebab rahmat Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, khasnya pada hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemerdekaan, pengampunan ke atas jiwa-jiwa tersebut. Maka apabila adalah pada hari akhir daripada bulan Ramadan, mana hari yang terakhir daripada bulan Ramadan tu, mana esok nak raya tu, dimerdekakan hari itu dengan sebilang-bilang orang yang dimerdekakan daripada awal bulan hingga akhir. Allahu Akbar. Itulah dengan rahmat Allah Ta'ala. Janganlah kita tinggalkan ya, melakukan amalan-amalan kebajikan khasnya dalam bulan-bulan Ramadan, baik di siang hari maupun di malam hari ya. Di siang hari kita melakukan puasa, di malam hari kita melakukan amalan ibadah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita ganjaran pahala dan rahmat ya. Kita berhenti sampai faedah ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan berkenaan fadilat berpuasa ini. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, boleh, insya-Allah saya buka satu soalan sebelum kita tamatkan majlis ilmu kita pada hari ini. Ada apa-apa nak tanya berkenaan pakai serban? Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, memakai serban ni dia adalah sunat ya. Bukan kata kalau kita tak pakai serban tu sembahyang kita tu tak sempurna. Tak, sembahyang tetap sempurna ya. Walaupun kita tak pakai serban pun ya. Dia pakai serban ni dia memberikan kelebihan ganjaran pahala. Mana dapat pahala lebih lah. Sembahyang 2 rakaat dengan memakai serban 70 kali ganda lebih baik pahala dia mana daripada orang yang sembahyang tak pakai serban. Bukan kata sembahyang orang yang tak pakai serban tu tak sempurna. Sempurna juga dah, cuma tak dapatlah ganjaran pahala macam orang yang pakai serban tadi. Yalah, orang pakai serban tu dia jenuh nak bawa kain ni, nak ikat lagi, nak apa orang kata bergaya dia, mana dengan pakaian yang sebaik-baiknya nak menghadap Allah Ta'ala, nak bandingkan dengan orang yang berpakaian biasa je, tak
tak cukup kostum dia. Jadi tentu orang yang berpakaian dengan lebih sempurna itu mendapat ganjaran yang lebih, ya. InsyaAllah, ya. Kalau ada apa-apa nak tanya lagi, boleh. Kalau tak ada, insyaAllah kita doa lah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita taufik. Yang tak pernah pakai serban tu boleh belajar pakai serban, ya. Kalau orang yang dah biasa pakai serban tu boleh ajar kawan-kawan kita. Mungkin ada pakcik-pakcik yang teringin nak pakai serban. Dia tengok ustaz ni pakai serban besar, lawa, panjang kain dia, ya. Mana boleh belajar pakai serban sunnah, ya. Orang lelaki ni eloklah pakai serban, khasnya hari Jumaat nak sembahyang Jumaat, ya. Orang perempuan janganlah pula pakai serban. Itu lain pula jadi nanti kan menyerupai kaum lelaki pula. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk diri saya dan tuan-tuan, ya, supaya kita dapat amalkan dan kita sampaikan apa yang kita dengar daripada penerangan-penerangan ini. Mudah-mudahan saya dapat amal dan tuan-tuan insya-Allah. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna